Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan suatu akta untuk meminda Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 dibacakan kali yang kedua sekarang. Pindaan ke atas ruang undang-undang ini dicadangkan berdasarkan 4 asas pertimbangan utama. Asas pertama, perniagaan perkhidmatan wang tidak berlesen masih berleluasa. Meskipun pelaksanaan aktiviti pengawasan dan penguatkuasaan berterusan, Bank Negara masih menerima bilangan tip-off yang tinggi daripada orang awam mengenai operasi perniagaan wang tidak berlesen atau lebih dikenali sebagai hawala. Secara purata, Bank Negara menerima bilangan tip-off sebanyak 187 setahun sepanjang 5 tahun kebelakangan ini, iaitu dari 2018 sehingga 2022. Aktiviti tidak berlesen ini bukan sahaja mendedahkan industri kepada risiko ML dan TF, malah membawa pelbagai kesan negatif lain termasuklah kehilangan pendapatan negara, rentetan daripada kerugian cukai, aliran keluar wang tanpa rekod, kehilangan keyakinan orang awam terhadap integriti sistem kewangan serta potensi reputasi negara menjadi negatif akibat hubung kait dengan risiko MLTF. Memandangkan Malaysia akan melalui penilaian bersama mutual evaluation dengan izin yang diterajui pasukan petugas tindakan kewangan Financial Action Task Force FATF pada tahun 2025, langkah-langkah membanteras aktiviti hawala perlu diambil agar ianya tidak terus berleluasa dan seterusnya menjejaskan tahap penarafan negara. Ini termasuk pindaan ke atas IOU yang bertujuan meningkatkan keberkesanan menangani risiko MLTF. Asas kedua, tindakan penguatkuasa ke atas perniagaan perkhidmatan wang tidak berlesen perlu diperkukuh untuk membolehkan tindakan yang lebih pantas dan berkesan. Walaupun usaha penguatkuasaan terus dipertingkatkan, Bank Negara masih menghadapi cabaran dalam proses pendakwaan di mana berdasarkan rangka kerja undang-undang sedia ada, pihak pendakwaan perlu membuktikan tertuduh mempunyai niat untuk memindahkan dana kepada penerima dan juga terdapat hubung kait langsung antara dana yang dihantar dan diterima dalam sesuatu transaksi haram. Mendapatkan bukti ini adalah sukar memandangkan modus operandi hawala selalunya tidak disertakan dengan niat yang jelas atau tidak melibatkan pemindaan dana sepadan, corresponding movement of funds dengan izin di antara pihak-pihak yang terlibat di dalam sesebuah transaksi rentas sempadan. Ini kerana penyelesaian dibuat melalui kaedah-kaedah seperti penyelesaian bersih, net settlement dengan izin atau set-off dalam kalangan penyedia-penyedia hawala. Asas ketiga, memastikan hukuman yang dikenakan memberikan kesan pencegahan ke atas pesalah. Berdasarkan statistik Bank Negara, jumlah keseluruhan penalti yang pernah dikenakan sebagai hukuman pesalah adalah amat kecil, iaitu hanya 0.02% berbanding dengan nilai anggaran aktiviti hawala. Ini memandangkan hampir separuh atau 45% daripada keseluruhan kes-kes perniagaan perkhidmatan wang tidak berlesen dikenakan hukuman denda berjumlah RM50,000 atau kurang. Pada masa yang sama, tempoh penjara yang dikenakan oleh mahkamah kepada pesalah adalah selama 1 hingga 3 hari sahaja. Hukuman yang sedemikian tidak memadai dalam mewujudkan kesan pencegahan yang efektif, terutamanya bagi kes-kes pemindahan dana yang skala yang besar dan bersindiket. Tambahan lagi, mahkamah juga tidak diberikan kuasa di bawah APPW 2011 untuk melucuthadkan forfeit dengan izin apa-apa eksibit yang dibentangkan semasa perbicaraan bagi menghalang pesalah daripada mengambil manfaat daripada aktiviti tidak berlesen berkenaan dan mengulangi kesalahan mereka. Bank Negara juga sukar untuk mengambil tindakan ke atas sebarang entiti yang bersubahat dengan perniagaan perkhidmatan wang tidak berlesen kerana definisi subahat sedia ada yang kurang jelas dalam APPW. Ini memudahkan aktiviti tanpa lesen untuk beroperasi semula selepas menjalankan hukuman. Yang keempat, keperluan untuk pendekatan penguatkuasaan yang lebih sesuai ke atas ketidakpatuhan oleh pemegang lesen. Pada masa ini terdapat 37 peruntukan di bawah APPW 2011 yang dianggap kesalahan berat dan hanya boleh dikenakan tindakan jenayah. Ini termasuk 10 peruntukan yang lebih bersifat operasi seperti tidak mengeluarkan risit atau tidak memaklumkan kepada Bank Negara tentang penukaran pegawai utama.
Hal ini bukan sahaja melambatkan proses tindakan yang perlu diambil bagi meningkatkan lagi tahap pematuhan peserta industri, malah tidak setimpal dengan kesalahan kecil yang dilakukan. Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Baik, ada siapa yang menyokong? Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Baik, terima kasih. Yang Berhormat, masalah di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 dibacakan kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Puan Yang di-Pertua, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujukan tanpa pindaan. Saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada sesiapa yang menyokong? Saya menyokong, ya, Puan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011.